RTM datang, TV3 datang, TV9 datang, segala TV datang buat rakaman. Orang Melayu pula pi ramai-ramai pakai duk berniaga burger pula pada situ. Bawa segala anak duk atas tengkuk pak ni duk tengok orang Kawadi ni. Dia pun jadi seronok, meriah. Hebat tahun ini. Kita dapat tarik macam-macam orang. Orang Melayu pun sudah datang. Ini satu perkembangan yang bagus. Lagi mereka yakin pada tokoh mereka itu. Cuba kita lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, kami agama kami. InsyaAllah selamat. Macam yang saya katakan tadi. Kalau kita tak beli kedai dia, dia pun kata, ini tokong taklah guna, celaka punya tokong. Dia pun marah. Ini kita yang duk berkembang. Kita meyakinkan dia dengan Tuhan dia. Meyakinkan dia apa yang dia buat tu betul. Cuba kita cari jalan. Apa yang dia buat tu tak betul. Kenapa dadah? Dadah ni haram tak? Haram. Siapa kata haram dadah? Duduk depan lagi. Siapa yang kata dadah tu haram? Ulama ke? Nabi ke? Peta ke? Kias ke? Ijma' ke? Atau kerajaan? Kerajaan kata haram. Ulama-ulama keluar fatwa pun haram. Dikiaskan dengan benda yang memabukkan. Walaupun tak sebut dalam Quran dadah, Allah sebut arak, tetapi dikiaskan setiap benda yang memabukkan. Akhirnya dadah haram. Haram pada dasar kerajaan dan haram pada dasar hukum. Orang Hindu boleh makan dadah? Siapa tak boleh? Kerajaan haramkan. Orang Cina boleh makan tak? Tak boleh makan. Sebab kerajaan haramkan. Agama pun kata haram. Baik, jadi kita pun siapa jual dadah, kita tangkap. Siapa edar dadah, kita tangkap. Siapa hisap dadah pun kita tangkap. Pasal salah. Walaupun orang bukan Islam, Ustaz. Ya, bukan Islam pun tak boleh. Sebab rosak. Pasal rosak. Badan rosak, akal rosak, tubuh badan rosak. Sebab tu kita haramkan. Cuba kita buat babi. Babi siapa yang kata haramkan? Allah. Pasal apa Allah haramkan babi? Pasal bawa penyakit. Lebih bahaya daripada dadah. Kalau dadah orang Cina tak boleh makan, kenapa babi boleh makan? Tidakkah kita cari jalan macam mana nak mengelakkan supaya orang Cina tidak makan babi, orang Hindu tak makan babi? Kena cari jalan. Babi itu haram bukan setakat untuk orang Islam. Kalau boleh babi ni untuk orang bukan Islam pun jangan makan. Kena cari jalan. Kalau kita kata babi itu boleh orang Cina makan, memang mereka nak makan, silakan. Tetapi jangan sampai merosakkan alam sekitar. Jangan sampai merosakkan hak-hak, sampai pergi gantung babi di pagar rumah orang ni apa hal ni. Nah, di belakang pergi gantung kepala babi ni. Ini soal yang besar. Kalau kita kata dadah tu haram pada orang, boleh merosakkan akal, arak. Kenapa arak kita benarkan orang kafir minum? Memang mereka boleh minum, tapi kenapa sampai buat kelang arak? Sedangkan arak tu boleh merosakkan akal. Kalau begitu, biarlah orang kafir hisap dadah sama. Biarlah orang kafir telan dadah. Biarlah untuk demo. Jangan orang Islam sudah. Kenapa dadah kita buat macam tu? Ini persoalan yang kita kena jawab. Kenapa dadah? Semua orang tak boleh makan. Baik Islam ke, baik kafir ke. Semua tak boleh makan. Tapi arak tak apa. Arak untuk orang kafir tak apa. Biarlah demo. Besarkan kilang arak pun tak apa. Nak makan tepi jalan pun tak apa arak ni. Nak minum tepi jalan pun tak apa arak ni. Biar. Dia pun bukan Islam. Kalau gitu, biarkan dadah mereka makan. Dia bukan Islam. Kan dadah dengan arak kan sama. Kenapa dadah ditangkap? Arak tak ditangkap. Mungkin arak sebab dapat cukai. Untung. Mungkin babi pun kerana dapat cukai. Tapi dadah takkan nak kenakan cukai. Seluruh dunia kutuk. Apa dadah kena cukai, income dah dadah lah. Yang tu yang tak mau. Sedangkan Islam menyuruh supaya benda yang haram ni bukan setakat orang Islam saja tak makan. Orang kafir pun seboleh-bolehnya cari jalan supaya mereka ni mengelakkan makan benda haram. Itulah maksud yang daripada segi hukum itu yang kita kena faham tu.
Baik, kemudian maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yakni qadim, bersifat qidam, lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ia mengesahkan bahagi zat bahawa dia bersifat dengan segala sifat yang berdiri dengan zat, seperti dengan segala sifat idrak. Idrak maknanya pendapat, iaitu qudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan qalam. Sifat hayat ini menjadi syarat bagi hukum akli bahawa sahlah zat itu bersifat dengan segala sifat ma'ni, yakni sifat lazim daripada tiada hayat. Maka lazim pula tiada sifat ma'ni dan lazim pula ada hayat dan segala sifat ma'ni. Inilah dia yang dikatakan sifat-sifat ma'ni yang qidam. Dan sifat ma'ni terbahagi kepada dua. Sifat ma'ni yang baharu terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang disyaratkan bagi wujudnya itu dengan wujudnya adanya Allah, hayat, hidupnya Allah, iaitu qudrah. Bila Allah hidup, Allah berkuasa. Bila Allah itu hidup, Allah itu ada iradah, ada kehendak. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan ilmu. Bila Allah itu hidup, hidupnya Allah dengan sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berkata-kata. Bukannya Tuhan itu ada dalam keadaan pekak, bisu, buta, tuli, kaku, ilmu tak ada. Macam berhala. Mereka kata berhala itu tokong Tuhan. Dia tak nampak, dia buta, dia pekak, dia bisu, dia tak boleh bercakap. Itukah Tuhan? Hidupnya Allah mesti hidup dalam erti kata hidup yang lengkap, bukan hidup macam tokong. Tahun 86 bila Diego Maradona menjadikan gol separuh akhir Piala Dunia dengan England, gol dengan tangan, hand of God, buat tangan Tuhan. Sampai mereka tubuhkan satu agama di Argentina, dipanggil sebagai agama Maradona. Punya taksub pada Maradona. Sampai dibuat satu agama baru sebagai agama Tuhan Maradona. Hanya Tuhan saja yang boleh jadikan gol dengan tangan dan referee tak nampak. Akhirnya kalah England, menang Argentina. Kata mereka, akhirnya buat agama baru Maradona. Apa jadi pada Maradona? Dengan gembung minum arak, dengan dadah. Adakah Tuhan hisap dadah? Sekarang agama Maradona dah tak ada, tapi orang sanjung lagi Maradona pasal jadi jurulatih Argentina. Ataupun agama Scientology sekarang ni. Dan salah seorang pengikut kuat agama sains ialah Tom Cruise, yang mempercayai bahawa Tuhan tidak ada. Tuhan itu ialah sains. Dengan sains ni boleh hidupkan orang, dengan sains ni boleh cantum orang, dengan sains ni boleh belah orang, dengan sains ni boleh bagi kehidupan. Dan mereka mempercayai selepas kematian akan ada kehidupan. Sains akan berupaya menghidupkan orang mati. Ini dipanggil agama baru, Scientology. Tapi Scientology tak boleh bercakap, Scientology tak nampak, Scientology tak ada akal. Dia bukan Tuhan. Yang kedua, kata dia, tidak syarat bagi wujudnya itu dengan wujud hayat. Habis itu Ustaz, Allah ni dia hidup. Adakah Allah tu ada warna? Adakah Allah tu ada bau? Adakah Allah tu ada rasa? Tidak. Allah tak ada syarat untuk macam itu. Adanya kereta sebab ada besi, adanya manusia sebab ada bau. Tapi Allah tidak ada macam itu. Adanya serban pasal warna putih. Allah tidak ada syarat macam itu. Yang syarat wujud Allah, Allah tu ada, dia nampak, dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata, dia ada ilmu. Tapi Allah wujud tidak perlu bersyarat. Ada warna, ada bau, ada rasa, tak payah. Baik, mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu daripada kitab ini. InsyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan baca satu tajuk yang penting, iaitu tajuk berkenaan dengan ruh. Ya, tajuk berkenaan dengan ruh dalam kitab ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah.